tanda mati yang baik. Sebagaimana selalu kita berdoa, Allahumma khtin lana bi husnil khatimah wa la taqtin alaina bis su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah umur kami dengan cara yang baik, dalam keadaan kau redai, dan jangan kau tutupkan usia kami dengan cara yang buruk. Dan hakikat yang sebenar kita tidak mengetahui seseorang yang mati itu, adakah dia mendapat keampunan, keredaan daripada Allah ataupun sebaliknya. Tetapi di sana ada tanda-tanda yang disebut oleh ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah seseorang yang mati yang mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap kalimah syahadah. Dia mengucap la ilaha illallah. Mati dalam keadaan dia menyebut la ilaha illallah. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya sesiapa yang akhir kalamnya dengan menyebut la ilaha illallah, maka orang ini akan masuk syurga. Bermakna orang yang menyebut la ilaha illallah kemudian dia mati, itu menandakan dia mati dalam keadaan baik. Berdasarkan hadis ini, orang yang yakin dan berpegang sungguh dengan la ilaha illallah, maka dia mendapat tempat yang baik selepas daripada matinya. Dan dalam hadis yang lain, an Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan manhani an as'alahu anhu illa qadrah alaihi hatta mata. Sami'tuhu yaqul, inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun inda mautih illa asraqa laha launuh wa naffasallahu anhu kurbatahu. Qala faqala Umar, inni la'alamu ma hiya. Qala wa ma hiya. Qala ta'lamu kalimata a'zamu min kalimati amara biha ammahu inda mauti, la ilaha illallah. Qala Talhah, sadaqta, hiya wallahi hiya. Artinya dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang tidak menghalangku dari bertanya, yakni meminta penjelasan. Aku pernah mendengar ia bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang tidak mengatakan oleh seseorang hamba Allah ketika hampir matinya, malaikat Allah mencahayakan warnanya dan Allah melepaskan kesusahannya. Umar berkata, aku mengetahui apa kalimah itu. Talhah bertanya, wahai Umar, kalau kamu tahu apa kalimah yang aku maksudkan? Umar berkata, adakah engkau mengetahui ada lagi kalimah yang lebih besar dari apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Abu Talib ketika dia hampir mati, iaitu kalimah la ilaha illallah? Talhah berkata, ya betul wahai Umar, itulah kalimah yang dimaksudkan
oleh aku pernah dengar Nabi berkata, sesiapa yang menyebut ketika dia mati disebut la ilaha illallah, maka orang ini akan diselamatkan oleh Allah. Di mana ketika Abu Talib hampir mati, Nabi pergi jumpa Abu Talib. Nabi kata, wahai pakcik, sebutlah satu kalimah, kul kalimatan ahajubika indallah. Wahai pakcik, sebutlah satu kalimah yang boleh saya berhujah di hadapan Allah. Lalu kebetulan yang ada di tempat itu ialah Abu Jahal dan Abdullah bin Khalaf bin Umayyah. Dia kata, Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, ataghabu an millati abaikum, adakah kamu benci agama datuk nenek kamu? Lalu Abu Talib pun tak jadi nak ucap kalimah syahadah ini. Nabi ajar lagi sehingga dia mati. Tak menyebut la ilaha illallah. Nabi sangat sedih. Nabi sangat kecewa. Dalam keadaan sedih itu, Allah menurunkan wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh beri hidayah kepada sesiapa saja, walaupun kepada orang yang kau kasih, walaupun kepada orang yang kau sayang. Tetapi urusan memberi hidayah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda mati yang baik, yang pertama, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi sebut mati dalam keadaan berpeluh di dahi, kerana berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Baridah ibn Khusayb radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan fa'ada akha lahu wa huwa marid fawajadahu al-maut wa idha bi'arqil jabinah faqala Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mautu mu'mini bi'irqil jabin, akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Artinya, Baridah bin Khusayb radhiyallahu anhu berada di Khurasan kerana melawat keluarganya yang sakit. Apabila tiba di sana, dia dapati saudaranya mati, dan didapati ada percikan peluh di dahinya. Saudara yang mati itu berpeluh dahi. Lalu dia bertakbir, kerana gembira. Orang tanya kenapa? Dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matinya orang beriman itu dengan percikan peluh di dahi. Antara tanda mati yang baik, mati mendapat keampunan Allah, ialah mati dalam keadaan dahi dia berpeluh. Kalau mukmin lah, dia itu Islam. Hadis ini mempunyai syahid yang menguatkan, iaitu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti yang disebut oleh Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Dan di antara tanda-tanda mati yang baik ialah mati pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tiada seseorang muslim yang mati pada hari Jumaat ataupun malamnya, malaikat Allah peliharakan dia dari fitnah kubur. Orang Islam yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, dia mendapat kelebihan
Antara kelebihannya, diselamatkan daripada azab kubur. Jadi mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat termasuk mati yang ada kelebihannya. Dan di antara mati yang baik itu mati syahid di medan perang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin." Artinya, dan jangan kamu menyangka orang-orang yang mati dibunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, hidup dengan cara yang berbeza dengan kehidupan kita di dunia. Dia dikurniakan rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki lebih hebat daripada rezeki yang Tuhan kurniakan kepada orang yang masih hidup di atas dunia ini. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersuka hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum mengikut jejak langkah mereka. Dan tidak pula mereka bersedih, mereka bergembira dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah, nikmat yang sangat besar. Dan ketahuilah Allah tidak menyia-siakan pengorbanan orang-orang yang beriman. Sebab itu banyak kisah yang berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Apabila dia pergi berperang, tiba-tiba dia melapak luka yang parah. Ada kawan dia yang sihat nak bantu dia. Dia kata, "Tak payahlah, kau tak payah bantu aku. Aku dah tersidu bau syurga." Kirim salam kepada Rasulullah. "Aku gembira dengan apa yang aku lihat sekarang. Aku tak sabar untuk mendapat nikmat yang dijanjikan oleh Tuhan." Jadi di antara mati yang mendapat keistimewaan ialah mati syahid, mati kerana mempertahankan Islam. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin yarfiru lahu fi awwali daf'atin min dammih wa yurya wa yarya maq'adahu minal jannah wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu faz'ul akbar wa yakhilli khilatal iman wa yuzawwiju min khuril ain wa yashfa'u bisab'ina wa yashfa'u fi sab'ina insanan min aqaribih." Nabi kata, bagi orang yang mati syahid di medan perang itu, Allah mengurniakan 6 kelebihan. Orang yang mati syahid di medan perang, berperang kerana mempertahankan Islam, maka Tuhan bagi 6 kelebihan. Yang pertama, diampunkan semua dosanya ketika darah yang pertama gugur ke bumi. Yang kedua, diperlihatkan kepadanya syurga. Masa dia hampir mati, Tuhan tunjuk tempatnya yang akan menjadi kediamannya selepas pada dia mati. Yang ketiga, dilepaskan dari azab kubur.
Yang keempat, berada dalam keadaan aman ketika huru-hara di saat berlakunya kiamat. Masa berlakunya kiamat, keadaan sangat dahsyat, keadaan yang sangat menggerungkan. Bayanglah Nabi sebut kanak-kanak baru lahir, bila berlaku kiamat ni rambut jadi uban, sedangkan dia baru lahir. Dahsyatnya kiamat. Tetapi orang yang mati syahid, dia tak terasa kedahsyatan itu. Dihiaskan dengan perhiasan iman. Yang kelima, dia dikahwinkan dengan bidadari, bidadari syurga, di samping isterinya di dunia. Isterinya di dunia, kalau dia tak kahwin dengan orang lain, akhirat akan terus menjadi isterinya. Kemudian Tuhan bagi lagi bidadari syurga. Kemudian dikurniakan kelebihan untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kepada 70 orang ahli warisnya. Katakan mak ayah dia dosa banyak, dia mati syahid. Dosa banyak, maka dengan sebab dia mati syahid, dia dapat beri syafaat. Dia dapat memohon pertolongan dengan Allah supaya Allah Ta'ala bebaskan ibu bapa dia. Kalau mak ayah dia selamat dah, maka 70 tu tak termasuk mak ayah dia. Boleh kepada keluarga yang jauh sikit. Begitulah seterusnya. 70 untuk ahli waris dia. Ini di antara kelebihan orang yang mati syahid. Seterusnya, di antara mati yang baik, mati kerana menjalankan urusan agama. Mati ketika dia menjadi pendakwah. Mati kerana melakukan urusan agama. Mati ketika melakukan ibadat. Mati ketika mencari ilmu dan lain-lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ma ta'iduna syahida fikum." Qalu ya Rasulullah, "Man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Qala inna syuhada'i ummati idzan laqalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kutila fi sabilillahi fahuwa syahidun, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun, wa man mata fi ta'uni fahuwa syahidun, wa man mata fi batni fahuwa syahid, wa rariku syahidun." Akhrajahu Muslim wa Hakim wa Baihaqi. Satu hari ketika Nabi bersama dengan para sahabat dia, Nabi tanya, "Apakah yang kamu tahu tentang syahid, orang mati syahid?" Lalu sahabat dia kata, "Wahai Rasulullah, orang mati syahid ni ialah orang yang terbunuh di medan perang kerana menegakkan Islam." Nabi kata, "Kalau begitu sikitlah di kalangan umat aku yang mati syahid." Kalau itu saja, maka sikitlah di kalangan umat aku yang mati syahid. Lalu mereka pun bertanya, "Kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Sila beritahu pada kami siapa yang Rasulullah maksudkan dengan syahid." Lalu Nabi kata, "Orang yang mati syahid itu sesiapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Mati kerana menegakkan Islam, mati kerana melaksanakan urusan Islam. Orang tugas dia pergi pungut zakat, siapa tengah jalan mati, mati dalam perjalanan, mati kerana nak menunaikan tanggungjawab, maka mati dia syahid. Mati ketika menjalankan dakwah, mati ketika
mengajar, mati ketika melakukan amal soleh. Jadi Nabi kata yang pertama mati pada jalan Allah. Yang kedua, mati disebabkan penyakit taun. 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 Yang mengebok di dalam salah satu tempat, yang menyebabkan berakhir dengan kematian. Maka orang yang sakit taun, mati disebabkan taun, maka dia termasuk dalam mati syahid. Mati disebabkan penyakit dalam perut, penyakit kanser ke, ataupun apa-apa penyakit dalam perut, maka Nabi kata dia dapat kelebihan mati syahid. Rariqu syahid, dan orang yang tenggelam dalam air ataupun tertimbun tanah runtuh, maka dia adalah mati syahid. Tapi dia ada beza lah. Syahid ni dia banyak kategori, banyak darjat dia. Ada syahid dunia akhirat. Atau dunia orang kira dia syahid, akhirat pun dia dapat kelebihan syahid. Ada yang dikira syahid akhirat saja, atas dunia tak dikira syahid. Dia tetap diurus mayat dia macam orang mati biasa, dimandikan, dikafan, disemayang, ditanam, sama macam orang biasa. Tapi bila dia masuk dalam kubur, dia dapat kelebihan syahid. Kemudian syahid dunia ni orang anggap dia syahid. Orang tak mandikan dia, orang tak kafan dia, orang tanang dia. Masuk kubur tak dapat apa-apa kelebihan. Ini di antaranya orang yang berperang, mati di medan perang bukan ikhlas berperang, kerana nak tunjuk berani, kerana nak balas dendam, ataupun macam-macam tujuan lain-lain. Jadi syahid yang dimaksudkan oleh Nabi ialah syahid yang mendapat kelebihan setelah dia berada di alam barzakh. Man fasala fi sabilillahi famata aw qutila fahuwa syahid. Wa khassa farsahu aw ba'irahu aw ladaghahu khammatun aw mata ala firashihi bi ayyi hatfin sya'allah fa innahu syahidun wa inna lahu jannah. Nabi kata sesiapa yang keluar pada jalan Allah. Nabi kata siapa yang keluar yang dia nak menegakkan Islam, dia buat kerja matlamat dia kerana Allah, kerana urusan agama, lalu dia mati, ataupun dia dibunuh. Dia jadi tok bila nak pergi bang di masjid, siapa tengah jalan orang bunuh dia, ada orang ropok dia, ada orang ragu, ropok dia, mati. Dia turun dari rumah tu memang niat nak pergi bang, maka dia mati syahid, kerana mati nak pergi laksanakan perintah Tuhan. Atau mati dipijak oleh kudanya sendiri. Naik kuda nak pergi berperang, kuda dia lompat terlalu kuat menyebabkan dia jatuh, lalu terpijak oleh kuda dia sendiri. Kalau zaman sekarang naik kereta terbabah, tak ada orang langgar dia terbabah jatuh dalam sungai, terbabah langgar pokok mati. Ataupun dia disengat oleh binatang dalam perjalanan, semasa menjalankan tugas, semasa menjalankan perintah Tuhan, tiba-tiba dia sengat oleh binatang lalu mati, maka dia mati syahid. Tapi tak samalah dengan orang mati di medan perang. Itu lagi besar kelebihannya. Tapi nak beritahunya, mati-mati yang disebutkan ini juga, mati jenis ini juga ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Nabi sebut mati disebabkan ta'un. At-ta'unu syahadatu likulli muslim. Mati disebabkan oleh sakit ta'un, dia merupakan syahid di sisi orang Islam.
Seterusnya banyak lagi yang disebut dalam hadis orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dengan sebab-sebab yang tertentu. Antaranya ialah perempuan yang mati dalam keadaan nifas dengan sebab melahirkan anak. Dia nak sakit, nak beranak. Mati. Anak tak keluar, lemah, lekak dalam perut. Anak tak keluar, menyebabkan dia mati. Zaman dulu banyak. Kalau zaman sekarang lambat keluar anak, orang belah je. Jadi selamatlah ibu tu. Zaman dulu banyak mati beranak. Itu satu, mati kerana beranak. Yang kedua, mati dalam tempoh pantang. Anak keluar dah. Selamat dalam lahirkan anak. Tapi dalam tempoh pantang. Darah nifas masih ada. Dia lepas beranak, keluar darah itu dipanggil darah nifas. Maka dalam tempoh darah nifas itu dia mati. Maka mati itu dia mati syahid. Syahid akhirat. Atas dunia dia urus sebagaimana mayat orang biasa. Tapi masuk dalam kubur dia dapat kelebihan syahid. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah ibn Rawahah qala fama tahuzu lahu an firashihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadri man syuhada'i ummati qalu qutilal muslim syahadah qala syuhada'u ummati idzal laqalil qutila muslim syahadah wa ta'unu syahadah wa mar'atu yaqtuluha waladuha jam'uha syahadah yajurruha waladuha bisyararihi ilal jannah. Artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi Abdullah bin Rawahah. Abdullah ni sakit. Nabi pergi ziarah dia. Dia tak boleh bangun kerana beratnya sakit itu. Lalu Nabi bersabda, adakah awak tahu siapakah orang yang mati syahid di kalangan umatku? Lalu orang-orang yang ada di sisi Nabi itu berkata, orang mati syahid ialah orang yang terbunuh di medan perang. Nabi kata, kalau begitu sikitlah di kalangan umat aku yang mati syahid. Lalu Nabi kata, terbunuhnya seseorang Islam di medan perang, dia dikira syahid. Mati disebabkan penyakit taun adalah syahid. Dan matinya perempuan kerana anak dalam kandungannya adalah syahid. Ada orang dia mengandung, dia ada penyakit. Ada penyakit, kalau dia mengandung, kandungan makin besar makin bahaya. Tiba-tiba dia mati. Macam leukemia ataupun sebagainya. Makin kandungan tu besar, makin bahaya, makin risiko mati. Maka mati itu mati disebabkan oleh kandungan itu. Maka Nabi kata mati disebabkan oleh kandungan itu, mati syahid. Di mana anaknya akan memimpin tangannya dengan tali pusatnya menuju ke syurga. Nabi kata hebatnya perempuan yang mengandung ini ataupun perempuan yang mati disebabkan melahirkan anak, akhirat anak dia akan tunggu di pintu syurga. Lalu malaikat kata pergi masuk.
Wahai kanak-kanak, wahai ahli syurga yang kecil, sila masuk ke syurga. Ambillah nikmatmu dalam syurga. Lalu kanak-kanaknya kata, kami tak mau. Selagi kami tak jumpa ibu bapa kami tak mau. Tak mau masuk. Lalu Tuhan kata, wahai malaikat, cari mak ayah dia. Bila jumpa, dia akan bergantung pada tangan ibunya, memimpin ibunya menuju ke syurga. Ini menandakan betapa besarnya kelebihan perempuan yang mati ketika melahirkan anak ataupun mati ketika mengandung. Dia mengandung, aksiden, kemalangan jalan raya, mati, maka dapat kelebihan ini. Ataupun mati dalam tempoh dia pantang. Kemudian disebut dalam hadis yang lain, mati terbakar. Mati disebabkan terbakar. Nabi kata, syuhada'u sab'atun siwa qatlu fi sabilillahi mat'unu syahidun warqu syahidun wa sahibu zatil jambi syahidun wa mubtunu syahidun wa harqu syahidun walladhi yamutu tahta hadmi syahid. Al-mar'atu tamutu bi jam'i syahidatun. Nabi kata, orang-orang yang mati syahid itu, selain mati pada perang fi sabilillah, ialah orang yang mati sakit taun. Maka mati sakit taun tu dikira mati syahid. Orang yang mati disebabkan tenggelam dalam banjir ataupun karang kapal di laut, kapal tenggelam, dia pun mati lemah. Maka mati lemah tu syahid. Orang yang mati sakit paru-paru, zaman sekarang banyaklah paru-paru berair, kanser paru-paru. Orang yang mati sakit perut, sakit dalam perut, usus bekak ke, ada kanser ke, mati disebabkan penyakit di bahagian perut dia. Maka mati sakit perut adalah syahid. Orang yang mati terbakar, mati terbakar, mati syahid. Orang yang mati di bawah runtuhan bangunan, banyak gempa bumi berlaku, runtuh bangunan, dia tertindih, mati, maka mati itu syahid. Dan perempuan yang mati dengan anak kandungannya adalah syahid. Jadi banyak mati orang-orang yang mendapat kelebihan mati yang baik ini. Mati dalam keadaan yang disebutkan oleh Nabi ini, mati dalam keadaan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ialah sakit ceret-beret, sebagaimana disebut dalam riwayat Tabarani. Nabi kata, al-qatlu fi sabilillahi syahadah, nufasa'u syahadah, harku syahadah, warqarku syahadah, wassahlu syahadah, wal batnu syahadah. Orang yang terbunuh kerana perjuangan di jalan Allah dikira mati syahid. Perempuan yang mati dalam keadaan masih ada darah nifas kerana melahirkan anak, maka dikira mati syahid. Orang yang mati terbakar, dikira mati syahid. Orang yang mati tenggelam dalam air, dikira syahid. Orang yang mati kerana ceret-beret, dia juga mendapat kelebihan syahid, syahid akhirat. Dan orang yang mati sakit perut dikira mati syahid. Kemudian banyak lagi orang yang
dikira mati dalam keadaan yang baik. Antaranya mati kerana mempertahankan hartanya. Orang nak ropok dia, masuk dalam rumah dia, ceroboh rumah dia, dia mempertahankan maruah dia, menyelamatkan harta dia, lalu dia dibunuh. Maka dia dibunuh dalam keadaan dia mempertahankan hak dia, maka mati dia adalah mati mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagaimana Bukhari dan Muslim meriwayatkan, man qutila duna malih, wa fi riwayatin uridu malahu bighairi haqqi faqatala faqutila fahuwa syahidun. Sesiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan hartanya. Menurutkan satu riwayat yang lain, sesiapa yang dicerobohi hartanya dengan cara yang tidak benar, lalu dia mempertahankan haknya, lalu dia dibunuh, maka mati dia dikira mati syahid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tuti'hi malak qala ara'aita in qatalani qala qatalahu qala ara'aita in qatalani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fin nar akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Kata Abu Hurairah, ada seorang lelaki mari temu Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, apa pendapat Rasulullah kalau ada seorang tu dia mari ceroboh rumah saya, nak ambil harta saya? Nabi kata, fala tu'ti malak, jangan bagi hartamu. Tu kalau saya tak beri, wahai Rasulullah, dia nak bunuh saya, dia serang saya. Nabi kata, membunuh dia. Kalau dia nak bunuh kamu bunuh dia. Qala ara'aita in qatalani, apa pandangan Rasulullah kalau dia bunuh saya? Kalau dia dah bunuh saya dulu. Nabi kata, fa anta syahidun, kalau kamu mati kerana mempertahankan hak kamu, maka mati kamu adalah syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana pula wahai Rasulullah kalau saya yang bunuh dia? Dalam pergelutan itu saya yang sempat bunuh dia. Nabi kata, wa huwa finnar, orang itu mati dan tepatnya dalam neraka. Jadi mati mempertahankan harta daripada dicerobohi, maka dia termasuk dalam mati yang mulia, mati yang mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya mati, tanda-tanda mati yang baik, mati kerana mempertahankan agama, mempertahankan maruah, mempertahankan tanah air. Nabi sebut, man kutila duna malih fahuwa syahid, wa man kutila duna ahli fahuwa syahidun, wa man kutila duna dini fahuwa syahid, wa man kutila duni ma dammihi fahuwa syahid. Nabi kata, sesiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan harta, ia dikira mati syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan ahli keluarganya,
maka mati dia dikira mati syahid. Dan sesiapa yang mati dibunuh akan mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Jadi siapa yang mati disebabkan 3 perkara ini, maka dia mati dalam kemuliaan, mati dalam kebaikan, mati dalam keadaan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antaranya Nabi sebut tanda mati yang baik itu ialah mati ketika melakukan amal yang soleh. Ada orang dia tengah sembahyang mati. Ada orang mati dalam keadaan dia ada wudu. Dia ada sembahyang. Sementara tunggu masuk waktu, dia dah ada ambil sembahyang. Tiba-tiba mati. Mana dia mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan suci, suci daripada hadas. Ini pun termasuk dalam mati yang baik, tanda-tanda mati orang yang baik. Kemudian mati ketika menuntut ilmu, mati mari dengar kuliah agama, balik accident mati. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisal ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar pergi ke majlis ilmu, maka Allah memudahkan jalan menuju ke syurga. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan keadaan mati yang baik. Kesimpulannya, mati kerana melakukan amal yang baik, maka dia boleh dikira mati dalam keadaan baik. Walau bagaimanapun, hakikat sebenar terserah kepada Allah. Kita tak tahu. Ada orang masa dia mati kelihatan buruk. Ada mulutnya ternganga, lidahnya terjelek, matanya terbeliak. Ada orang menangis kerana tengok dahsyatnya. Zaman Nabi ada berlaku begitu. Nabi, bila Nabi sapa, Nabi tengok ramai orang menangis. Nabi tanya, kenapa kamu semua menangis? Dia kata, tengoklah wahai Rasulullah. Bila Nabi tengok, Nabi senyum. Nabi kata mata dia terbeliak kerana melihat perjalanan roh dia ketika diambil oleh malaikat. Bukan tanda dia mati dalam keadaan buruk. Jadi kita tak boleh nak hukum orang. Dia ni baik, dia ni buruk. Itu bukan urusan kita. Bukan kerja kita. Ada orang mati keadaan mukanya cukup bengih, garang. Bila Nabi pergi ziarah, keluarga tu sedih. Bila Nabi tengok, Nabi senyum. Orang tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata dia mati dalam keadaan dia diganggu oleh syaitan. Dia marah, masang muka kepada syaitan. Maka dia mati dalam keadaan mendapat keampunan daripada Tuhan. Jadi hakikat sebenar kita tak tahu. Cuma kita berdoa kepada Tuhan, Allah Ta'ala pilih kita supaya mati dalam keadaan mati yang baik, mati mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.